إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat menyambung pelajaran kitab Hidayatus Salikin. Alhamdulillah kita masih lagi membincangkan uraian pasal yang ke-7, yakni adab yang dikerjakan selepas terbit matahari. Ini jemaah duduk jauh-jauh ni kan. Tak di depan sikit kau. Kita sedang membincangkan pasal yang ke-7, yakni adab yang dikerjakan selepas terbit matahari hingga gelincir matahari. Sebenarnya pasal ini nak menjelaskan kepada kita tentang hari ini orang kata time management, pengurusan masa. Betapa pentingnya masa dalam kehidupan ini. Dia kena disusun, diurus. Pada pengurusan moden ni ada satu istilah yang dipanggil time management, pengurusan masa. Satu ilmu, satu disiplin. Islam dah lama dah membentuk hal ini, mengajarkan kepada umat Islam. Buktinya kitab ini disusun oleh Imam Ghazali tahun 450 Hijrah lebih kurang, ataupun lebih sikit. Sekarang 1445. Maksud dia ilmu pengurusan masa ni ataupun time management ni awal lagi Islam ajar ke umat ni. Sebab orang Islam ni dia diajar oleh Nabi bahawa waktu itu, hidup ini, al-waktu huwal hayah. Waktu atau masa adalah kehidupan. Yang ini masa adalah nyawa kita. Berlalu masa, berlalu nyawa kita 2 hari, seminggu, sebulan, artinya 2 hari, seminggu atau sebulan, nyawa kita dah habis. Dan nyawa kita ni dia tak bertambah, dia banyak tu ya. Makin lama makin sikit. Jadi berlalunya masa, jadi masa dia perlu disusun, direbut untuk diisi dengan amal. Itu maksud dia. Itu maksud pengurusan masa. Dan kita orang Islam ni umumnya, dan kita orang Melayu ni, masa ni sedia mana lah ya. Ambil ingat persoalan masa ni. Sedangkan Islam dah letakkan betapa pentingnya mengurus masa ini. Dalam Islam masa ini adalah kehidupan, ataupun masa ialah nyawa. Jadi bila berlalunya masa, maka perlu diisi dengan amalan. Kita dah bincangkan hari ini masuk yang keempat. Yang pertama itu antara susunan amal kita yang kita kena susun lepas subuh ialah sembahyang subuh dan sunat isyraq. Yang kedua, doa selepas sembahyang sunat isyraq. Kita dah bincangkan itu. Yang ketiga, sembahyang sunat istikharah dan doa bagi sesuatu hajat. Ini kalau nak susun banyak pilihan amal kan.
Yang keempat, sembahyang sunat duha, zikir dan doa. Yang kelima, memanfaatkan waktu pagi yang terluang. Kita bincangkan itu. Yang kelima, insya-Allah hari ini yang keempat. Yang ketiga, memenuhi waktu dengan kerja kebajikan. Dan yang keempat, hari ini kita bincang memenuhi waktu bagi keperluan diri dan keluarga. Itu juga ya. Antara tugas kita lepas subuh sampai gelincir matahari yang kita kena susun, rebut amal ni, yakni memenuhi waktu bagi keperluan diri dan keluarga dan masyarakat Islam. Kita nak susun keperluan diri kita, apa yang kita perlu, dan keperluan keluarga kita, anak isteri, rumah tangga dan masyarakat Islam. Dalam masa itulah kita diberi tugas ini, rebut peluang ini ataupun rebut masa ini. Engkau tidak mampu melakukan yang demikian itu, tetapi sibuk dengan keperluan kerana berusaha bagi perbelanjaan dirimu, perbelanjaan anakmu ataupun perbelanjaan isterimu, sedangkan sekalian orang muslimin sejahtera daripada kejahatanmu, sejahtera daripada lidahmu, dan sejahtera daripada tanganmu, dan agamamu sejahtera kerana engkau tidak berbuat maksiat. Maka yang demikian itu engkau mendapat darjat ashabul yamin, yakni orang yang diberikan suratannya di akhirat besok melalui tangan kanan, seperti orang soleh, kerana engkau tidak dapat naik kepada martabat mereka yang dahulu itu. Siapa yang dahulu? Yakni maqamat as-sabiqin, orang-orang yang peringkat awal dulu yang rebut semua amal ni. Kita tak dapat sebab kita ada tugas yang berat untuk kita laksanakan. Jadi sekurang-kurang martabat pada makam agama Islam. Baik. Ni yang keempat ni. Bahagian yang keempat ni dia jelaskan kita tak sampai belajar, tak sampai nak menghadiri majlis ilmu, tak sampai nak menekuni ilmu sebab kita ada alasan. Contohlah yang keempat ni, kita sibuk buat kerja, pagi dah keluar, lepas subuh dah keluar, yang panjkat, yang pergi kebun untuk cari nafkah untuk diri dia, untuk anak isteri dia dan untuk keluarga dia. Mana ada masa? Ya. Masa sangat terhad, ada pun sangat terhad. Itu satu. Hari ini contohlah kehidupan kita hari ini, belanja dia besar, harga mahal, harga barang mahal kan. Jadi orang yang bekerja sendiri tu khususnya lebih padat jadual kerja dia untuk mencari duit untuk menafkahi keluarga dan anak-anak. Jadi orang ni memang membanting tulang lah ya. Membanting tulang bekerja cari duit. Memang orang ni di satu sudut peluang dia untuk mencari ilmu, untuk menekuni ilmu sangat terbatas ya. Itu satu bab. Dia sibuk dengan kerja, masa dia habis kat situ. Dan yang kedua, akhlak dia pula, dia tidak menyakiti orang. Maksudnya dia tidak terlibat dengan kerja-kerja jahat yang menyebabkan orang lain terkena, terpalit dengan kejahatan dia. Tak. Dia tak terlibat dengan kerja-kerja jahat yang menyakiti orang. Begitu juga perkataannya, lidahnya selamat daripada untuk mengumpat keji dan mencerca orang. Dia tak buat. Dia tak buat kerja-kerja yang macam tu, dan maksudnya orang selamat daripada perbuatan maksiat yang dia lakukan. Maka yang demikian itu dia kata, walaupun dia tak dapat hadir dalam majlis ilmu, hadir sesekali ya, sibuk dengan tugas mencari nafkah. Kemudian dia, orang lain selamat daripada kejahatan perbuatannya, daripada kejahatan lisan dan perkataannya, dan daripada tangan dan perbuatannya. Dalam masa yang sama dia memelihara daripada maksiat dan agama dia terpelihara. Kalau macam ni sifat seseorang itu, kitab ni kata orang ni termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Apa maksud orang yang soleh? Orang
yang akan dapat ganjaran amalnya yang akan diberi daripada tangan kanan, yang dikenal sebagai ashabul yamin. Kurang-kurang tuan-tuan, sekurang-kurangnya dapatlah darjat orang yang termasuk dalam golongan ashabul yamin, yang diberikan suratan amalnya melalui tangan kanan. Maksudnya masuk dalam golongan orang yang saleh, yang kita masukkan dalam Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ini yang kita minta petunjuk, masukkan kami dalam golongan yang telah diberi nikmat ke atas mereka itu, ya ini golongan para nabi, golongan siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi sekurang-kurangnya orang yang lurus macam ni dia masuk dalam golongan keempat, golongan orang-orang yang soleh. Walaupun engkau tidak dapat naik kepada martabat mereka yang dahulu, kira martabat yang dahulu yang tinggi kita sebut hari itu, iaitu maqam as-sabiqin. Maqamat as-sabiqin, kedudukan orang yang betul-betul beramal, isi masa dengan ibadat, dengan zikir dan umpamanya, yang disebut sebagai maqamat as-sabiqin, kedudukan orang-orang yang memiliki maqam yang tinggi di sisi Allah. Dia orang ni berpeluang beramal. Apa dia maqamat as-sabiqin? Maqamat as-sabiqin ialah wahum al-musari'una fil ibadat. Mereka berebut-rebut untuk melakukan ibadat, kan? Orang dah kerja ponik ni mana nak bikin ibadat, kan? Lepas ponik dah terlantar keletihan. Jadi orang ni dapat makam soleh, tetapi maqamat sabiqin, ibadat orang terdahulu dia tak dapat. Siapa ada maqamat sabiqin? As-sari'una fil ibadat, orang yang sentiasa merebut peluang hadir di majlis solat berjamaah, hadir dalam majlis ilmu, hadir dalam majlis zikir, kan? Dia tak sempat. Tapi maqam salihin tu dapat, ya. Apa dia maqamat sabiqin yang dia terdapat tu? Ma'adhammit ta'lim wa ta'allum, belajar dan menuntut ilmu sepenuh masa dia tak dapat. Tapi sekurang-kurangnya orang ni saleh akhlak dia, dan dia dapat maqam ashabul yamin, golongan yang kanan, yakni akan dapat jadi golongan, masuk dalam golongan orang-orang yang saleh, akan dapat masuk dalam golongan orang-orang yang akan diberi suratan amal pada sebelah kanan, ya, insya-Allah paling kurang. Adapun martabat yang terkebawah daripada itu, maka adalah ashabus shimal. Selepas ni tak ada lagi dah peluang. Maqam orang-orang soleh itu dah tak dapat. Ni paling kurang. Dia jaga diri dia dengan syariat, walaupun dalam keadaan dia sukar untuk menuntut ilmu, dia masuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Selepas itu dah tak ada dah. Selepas itu masuklah golongan ashabus shimal, yakni orang-orang yang diberikan suratan amalnya melalui tangan kirinya. Yang empat tu terlepas, golongan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Empat ni yang kita minta hari-hari tu, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta tu hari-hari ke Allah Taala. Siapa dia? Golongan nabi-nabi, golongan siddiqin, golongan syuhada dan golongan salihin. Bila sebut golongan orang-orang yang soleh yang paling akhir, orang ni walaupun tak dapat makam para nabi, tak dapat makam siddiqin, tak dapat makam salihin, jadi Nabi SAW menjanjikan orang yang paling rapat denganku pada hari kiamat dan akan duduk sebaris denganku, kata Nabi, ialah orang-orang saleh yang banyak berselawat. Tak dapat duduk makam tu, tapi dapat duduk dalam majlis. Okey, cikgu kan? Dapat jemputan duduk dalam majlis santapan diraja. Macam mana cikgu? Tak dapat duduk sebelah raja, tapi dijemput dalam majlis santapan di raja. Ya, dah ada tu cikgu, ya. Cikgu biasa dapat jemput ke santapan di raja. Siapa? Orang biasa, orang soleh ni macam kita. Dapat duduk dalam majlis para nabi. Antara yang Nabi kata ialah
Orang yang banyak berselawat. Antaranya Nabi sebut at-tajir as-saduq ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Orang peniaga, ni satu bab lagi. Orang niaga ni dia mana ada masa banyak, kan? Terlibat dengan perniagaan ni sibuk, panggil masyhul. Tetapi dia jaga akhlak dia sebagai seorang muslim. Dia masih orang soleh. Tapi peniaga yang Nabi sebut dia akan duduk bersamaku sebaris denganku pada hari kiamat. Peniaga macam mana? At-tajir as-saduq. At-tajir as-saduq. Saduq ni daripada perkataan sadiq. Saduq ni perbuatan melampau. Dipanggil sirah mubalaghah. Apa maksud sirah mubalaghah? Saduq asalnya sadiq. Sadiq benarlah. Tapi saduq diistilahkan kepada tajir, peniaga. Peniaga yang betul-betul jujur. Ini menunjukkan ke kita, peniaga ni banyak bohong. Ya. Musim buah. Contohlah, musim buah. Buah berdara. Kan buah berdara ni ada kelas-kelas cikgu. Kan? A, B, C. Bawah buah C, 3 suku ke atas tu buah A dalam karung tu kan. Jual kek peraih, tanya, ni apa? Ini buah A. Kan? Ataupun orang meniaga peraih buat kerja macam tu. Tolak kek tokek buat kerja macam tu. Ni buah A, ni buah B, tipu. Nabi nak beritahu banyak peniaga ni dia mohong. Ya. Barang lama kau banyak baru. Barang elok kau banyak tak elok, barang tak elok, tak apa elok kau banyak first class. Mongak. Tetapi kata Nabi, sekiranya ada seorang peniaga as-saduq, betul-betul benar-benar jujur, maksudnya payah nak dapat. Tapi kalau ada, dia macam gagak putih. Ada peniaga macam ni, contoh jual kereta. Kereta dah 2 kali aksiden, cakap kat orang tu free accident. Mongak tu. Ni kereta tak pernah accident, padahal 2 kali accident dah tu. Takut kau jatuh. Ya. Jangan mongak. Orang yang jujur macam ni, dia berniaga dengan sifat dan akhlak yang demikian, Nabi kata at-tajir as-saduq ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan duduk bersama Rasulullah satu saf di akhirat. Dia tak dapat makam Nabi, dia tak dapat makam Siddiq, dia tak dapat makam para syuhada, tapi dia dapat makam solihin. Dia layak duduk dalam majlis Rasulullah di syurga. Dia hebat, ya. Dia berbeza. Dia diterima keahliannya sebagai orang soleh yang dapat duduk dalam majlis Nabi, berbeza dengan orang yang dapat makam Siddiq dan makam para syuhada, ya. Orang macam mana pun orang ni bertuah. Yang ni orang yang banyak berselawat, orang yang tajir, peniaga yang jujur, ni masuk dalam golongan orang-orang yang akan dapat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat, ya. Itu maksud al-musari'una fil ibadat, orang yang bersegera dalam melakukan ibadat. Orang soleh ni kemudian dia melibatkan diri, terlibat dalam majlis ilmu, majlis zikir dan majlis seumpamanya. Selepas itu tak ada dah. Kalau tak terlibat, kita tak soto dalam majlis-majlis macam ni, maka golongan yang dikatakan ashabul yamin tu tak dapat masuk golongan ashabus shimal. Sebab apa? Tak ada dah makam lepas tu, melainkan makam orang-orang yang rugi. Ashabus shimal ni ialah orang-orang yang dipermainkan oleh syaitan kerana sibuk dengan sesuatu yang menggugurkan agama mereka. Jadi orang yang bertuah tadi, di kalangan orang soleh tadi, antara tata cara kehidupan dia ialah dawamat alal kasbi, dia berterusan berusaha untuk mencari nafkah. Kemudian lam tansa zikrallah ta'ala
fi sina'atik, dia tak lupa zikrullah. Di sini peranan zikrullah tuan-tuan. Sibuk macam mana pun, selain daripada sembahyang, kita bekerja, di sana kita boleh beribadat dalam bentuk zikrullah. Antaranya selawat, antaranya zikir la ilaha illallah, antaranya tasbih, antaranya tahmid dan tahlil. Maksudnya orang yang bekerja, yang dapat maqam salihin ni, samping dia bekerja, dia tak lupa ketika dia bekerja tu untuk beramal, berzikir. Bi an tuwazib ala tasbihat, dia banyak bertasbih. Tasbih ni tuan-tuan paling kurang subhanallah lah. Antara tasbih yang hebat, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Tasbih. Benda tu boleh buat sambil-sambil kerja. Boleh juga kan? Bila duduk menung-menung tu, baca kan? Ataupun tengah ambil kerja tu, tak ada kerja lain. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Itu tasbih. Dalam bekerja boleh buat. Wal azkar, zikir. Kita ada zikir nafi dan isbat, la ilaha illallah. Ada zikir kalimah Allah. Tak berkesempatan nak sebut la ilaha illallah tu, ada zikir Allah Allah, sama ada sebut dengan lisan ataupun kita sebut dengan hati, ya, supaya kita tak lagu dalam kerja tu. Dan qiraatul Quran, baca Quran lepas subuh atau lepas zuhur tu boleh capai Quran sekejap. Wa tatasaddaqa bima faddalallah ala hajatik, samping ada keperluan lebih-lebihan pendapatan, boleh sedekah sikit-sikit, ya. Ini sebahagian orang yang dapat maqam salihin, orang yang soleh tadi, dia merebut peluang masa yang ada ke dia tu, samping bekerja dia beramal dengan amal-amal yang disebutkan tadi. Namun nak free lepas macam tu, ya, sia-sia. Artinya rugi masa kita, isi dengan ibadat-ibadat yang disebutkan tadi. Wal kasbu ala hadhihi niyyah ibadatun. Orang yang beribadat macam orang bekerja macam ni, cari rezeki, dia ingatkan Allah Taala, kerja dia tu jadi ibadat. Kita dah sebut lagi tu. Syekh Abdullah Al-Mubarak, dia zaman tabi'in. Dia muhaddis alal hadis. Ketika dia bersama khalifah dan beberapa orang sahabat-sahabat dia berhenti rehat daripada medan perang, tengah perang ni, berhenti sekejap, dia ingatkan kawan-kawan, sahabat-sahabat dia, dia kata, kita sedang berperang dan berdepan dengan maut, jihad. Tapi tuan-tuan tahu tak, dia kata, orang yang berusaha mencari rezeki yang halal untuk nafkah anak isteri dia, dia tak ambil yang haram, cari yang halal. Orang ni, dia kata, lebih besar pahalanya daripada kita yang sedang berjuang di medan perang ni. Tu kena ikhlas. Cari rezeki untuk anak-anak isteri ni sebenarnya jihad. Jihad yang besar. Sehingga mengatasi pahala dari satu sudut lah, orang yang pergi perang fi sabilillah. Jadi itu kelebihan orang yang soleh ni. Dia berada di dalam keadaan yang demikian. Orang ni, dia kata, syarah ni kata, kerja dia tu sebagai ibadah, tuqarribuka ilallah, menghampirkan kedudukan kamu kepada Allah. Summa yahsulu bihi faidatul ghaib. Kenapa nafkah yang dia beri tu bukan satu mulut. Isteri kalau nak dia 4-5 orang, 4 mulut yang dia suap campur ibu 5. Nak beri makan nafkah 5 orang. Besar kerja tu. Di situlah nilai dia tu sebagai seorang soleh. Wa yanjazibu ilaika barakati da'watil muslimin.
dan dia mendapat barakah daripada doa orang-orang Islam. Barakah. Yang doa orang lepas sembahyang tu, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doa tu dia dapat, dia berhak dapat. Ya, insya-Allah. Dan selepas itu kita kata tadi tak ada dah kelebihan orang selepas itu maqam solehin ni, lepas itu tak ada dah, melainkan dia masuk dalam golongan ashabus shimal yang dipermainkan oleh syaitan. Fahuwa min marati'is syayatin, dia duduk dalam golongan orang-orang diperkotak-katikkan oleh syaitan. Ai min mahali tan'amihim wattisa'ihim, masa dia habis dengan perbuatan kerja-kerja yang lara. Ya. Jadi kena pastikan kita tak membuang masa-masa yang kita ada. Dan orang macam ni, fahadhihi martabatul halikin, dan ini masuk dalam golongan orang-orang yang binasa. Fa iyyaka, naklah kamu berhati-hati. Kenapa disebutkan, kenapa kita kena rebut peluang masa yang diberi oleh Allah Ta'ala dalam hidup ni untuk beramal, walaupun sedikit ataupun sebentar? Sebab disebutkan qila al-waqtu saif, waktu ni bagaikan pedang, illam taqta'hu qata'ak, kalau kamu tak ambil, tak potong waktu ni, dia akan potong kamu. Maksud dia apa? Nafsu kita ni, kalau kita tak beri dia kerja, tak beri dia beribadat, tak beri dia zikir, tak beri dia tahmid, tak beri dia baca Quran, tak beri dia ibadat-ibadat yang disuruh oleh Allah Ta'ala, kita ikut kehendak nafsu ni, apa akan berlaku? Illam tashghilha bil haqq, kalau kamu tak bebankan nafsu ni dengan amal soleh. Nafsu ni dia lawan dia amal soleh lah. Kepentingannya beramal, lawan, beri dia tugas, bebankan dia dengan tugas nafsu kita ni. Itu ubat dia. Kalau kamu tak paksa dia beramal, syagalatka bil batil, nafsu ni akan mengheret kamu buat kerja-kerja yang batil, kerja-kerja yang tak elok. Jadi pastikan peluang dan masa yang Allah bagi kat kita ni, kita manfaatkan untuk buat amal. Mohon berlindung dengan Allah atau memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Minta Allah selamatkan kita daripada suasana itu, dan juga daripada perbuatan yang menyebabkan orang lain sakit ataupun orang lain derita dengan sebab kita. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan di dalam dunia dan akhirat. Semestinya engkau menjauhkan diri daripada martabat yang akhir ini. Terbut peluang. Ini peluang kita yang terakhir. Apa tugas lagi kita selepas itu? Yang keempat, yang kelima. Yang keempat, seterusnya ialah situ nombor 5 tak ikut, nombor 6 terus ya. 6 kan? Langkau ni. Mana 5 tu? Tak apa. Yang keenam, hamba Allah pada hak agama. Ini kewajipan kita yang kita kena isi sebagai seorang hamba yang beriman. Wahai penuntut, ketahuilah bahawa segala hamba Allah itu pada hak agamanya ada 3 golongan. Sebut agama ni terdapat 3 golongan yang dikategorikan orang yang selamat ataupun orang yang untung ataupun orang yang rugi. Dalam agama ni ada orang yang selamat, ada orang yang untung, ada yang
rugi. Siapa dia? Yang pertama, hak dalam agama ni ada yang selamat, yakni yang sejahtera daripada seksa, iaitu seorang yang memendekkan, yakni menyingkatkan kepada hanya berbuat dengan segala yang difardukan sahaja ke atasnya dan meninggalkan segala maksiat. Ini yang pertama. Ini orang yang selamat. Berusaha mengebut peluang beramal, buat yang disuruh dan tinggalkan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang untung, yakni yang mendapat laba, untunglah, iaitu seorang yang berbuat segala yang difardukan ke atasnya dan menjauhkan diri daripada segala maksiat serta ia memperbanyakkan segala yang disunatkan. Apa beza dengan yang pertama tadi? Dia merebut amal soleh, buat sungguh-sungguh, mengisi masa dan kehidupannya untuk melakukan amal soleh, tak fikir yang lain dah. Dan yang kedua, meninggalkan segala maksiat, buat yang diperintah, meninggalkan bulat-bulat maksiat. Yang kedua ni, orang yang untung, iaitu orang yang berbuat segala yang difardukan, yang diwajibkan ke atasnya, menjauhkan daripada segala maksiat. Yang tadi betul-betul tak fikir yang lain. Yang ni dia buat sekadar yang fardu, yang wajib, dan berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa. Orang ni orang yang beruntung. Orang yang ketiga dalam nasib daripada agama ni, orang yang rugi, yakni yang mendapat kerugian, iaitu seorang yang meninggalkan apa yang difardukan ke atasnya dan mengerjakan apa yang ditegah. Yang ketiga dia rugi, yang diwajib tak buat, yang ditegah dia langgar. Ini golongan yang rugi, golongan yang ketiga ni. Dalam agama ni tiga golongan dia. Orang yang selamat, orang yang untung dan orang yang rugi. Maka jika kamu tidak mampu menjadikan dirimu pada martabat yang orang yang untung, paling kurang, yakni mendapat laba, maka hendaklah kamu jadikan dirimu itu pada martabat orang yang selamat, yakni yang sejahtera, dan kau hendaklah takuti dan menjauhi martabat orang yang rugi, yakni orang yang mendapat kerugian. Itu kedudukan hamba di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Qala Allah taala faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Faminhum zalim li nafsihi. Sebahagian manusia menzalimi diri. Apa maksud menzalimi diri? Maksud dia ialah taksir fil amal. Dia leka, tak beramal, tinggalkan benda-benda yang difardukan oleh Allah Ta'ala, dia leka, dia ghurur, terpedaya. Yang kedua, muqtasid, wa minhum muqtasid, ni golongan yang kedua, yakni ya'mal fi aghribil awqat, banyak masa dia isi dengan amal. Dan golongan yang ketiga ialah wa minhum sabiqum bil khairat, yakni orang yang sepenuh masa ni yang menumpukan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Imam Abu Bakar Al-Warraq. Imam Abu Bakar Al-Warraq ni guru atau syekh kepada Imam Ghazali, ya, Abu Bakar Al-Warraq. Dia kata apa? Keadaan kedudukan setiap hamba itu ada tiga golongan, tiga kategori. Yakni yang pertama maksiat wa ghaflah. Orang yang pertama, ni keterangan lanjutan daripada keterangan tadi. Orang yang pertama ialah orang yang buat maksiat dan ghaflah, lalai. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang kedua ialah summa taubah, kemudian dia bertaubat. Golongan yang kedua orang yang bertaubat. Summa qurbah, kemudian golongan yang ketiga dia mendapat kedudukannya hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza asa dakhala fi hiyadiz zalimin, bila orang melakukan maksiat dia masuk dalam golongan orang-orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan maksiat ni sebenarnya meletakkan diri dalam golongan orang-orang yang zalim. Fa idza taba dakhala fi jumlatil muqtasidin,
Bila buat maksiat, di sana ada peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Bila orang buat maksiat, dia sedar, dia insaf, dia bertaubat, kemudian dia masuk dalam golongan orang-orang yang kedua tadi, muqtasid. Ya, maksudnya apa tuan-tuan? Kita bila berdosa, kita jangan terus harung dosa. Lepas satu dosa ke satu dosa, lepas satu dosa ke satu dosa. Orang yang berdosa ni peluangnya untuk mengubah diri dan catatan amalnya dipadamkan oleh malaikat ialah dengan bertaubat. Jadi bila jatuh dalam maksiat, jangan terus dengan maksiat yang lain. Capek-capek menyesal, minta ampun. Dan catatan jahat tu dipadamkan, dan kita ataupun orang yang melakukan perbuatan jahat tadi, kata Abu Bakar Al-Warraq, dia masuk dalam golongan orang yang beramal. Fa iza sahatit taubah wa kasurat ibadah wal mujahadah dakhala fi i'datis sabiqin. Daripada golongan yang berdosa, kemudian dia bertaubat, insaf, dapat masuk dalam golongan muqtasid, orang yang beramal. Dan orang yang istiqamah dengan beramal, dikata Imam Abu Bakar Al-Warraq, orang ni beramal dan mujahadah, meningkatkan amal dia, dia masuk dalam golongan orang-orang yang diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutan daripada keterangan masa kita di sisi Allah taala, golongan yang kedudukan kita di sisi Allah dalam konteks agama, orang yang selamat, orang yang beruntung, dan orang yang rugi. Baik. Seterusnya masuk yang ke-6, yang ke-7, hamba Allah pada hak makhluk. Ada tanggungjawab kita. Yang pertama di segi agama, ni tanggungjawab berikutnya, tanggungjawab kita sebagai seorang hamba kepada sesama makhluk, yakni manusia. Wahai penuntut, ketahuilah bahawasanya bagi hamba Allah itu pada segala hak makhluk ada 3 golongan. Yang pertama seperti malaikat, makhluk Allah Ta'ala, iaitu mereka yang berbuat kebajikan kepada makhluk dan kasih sayang terhadap mereka, serta memasukkan kesukaan ke dalam hati mereka. Ini golongan pertama, malaikat. Malaikat ni kerja baik-baik je. Ya, malaikat ni kerja dia melakukan kebajikan. Dia tidak pernah melakukan maksiat. La ya'sunallah tarfata'in. Sedetik pun malaikat ni dia tak pernah buat dosa. Dia taat kepada perintah Allah. Itu malaikat. Kemudian dia hamba. Malaikat ni termasuk golongan hamba. Yang kedua seperti binatang, iaitu mereka yang tidak berbuat kebajikan kepada makhluk dan tidak berbuat kejahatan kepada makhluk. Binatang. Contoh ni binatang ternakan. Kan? Dia tak baik maksiat. Dia masuk dalam pagar tu sebab dia terakar cikgu ya. Tapi sebenarnya kalau dia masuk dalam pagar pun makan dalam pagar orang, sebenarnya dia binatang. Dia tak buat maksiat sebab dia tak ada akal. Jadi hayawan ni dia adalah makhluk yang tidak buat kebajikan dan tidak buat maksiat, kejahatan kepada sesama makhluk. Okey lah tu. Lembu, kambing, ayam, kan? Dia tak terlibat dengan perbuatan maksiat. Dia hanya membuat kebaikan, yakni dagingnya disembelih untuk dimakan. Yang ketiga, seperti kala, ular dan binatang yang buas. Ini kiasan kepada kedudukan makhluk, iaitu mereka yang berbuat kejahatan kepada makhluk dan tiada diharapkan kebajikan kepada makhluk. Umumnya orang faham bila sebut kalau jongking, ular dan binatang berbisa ni, dia tak ada manfaat dekat manusia. Songit orang, bongkak, mati orang, kan? Itu kedudukan makhluk ni di sisi kehidupan ini. Maka jika engkau tidak mampu menjadikan dirimu seperti malaikat, maka jadilah dirimu seperti binatang, dan jangan engkau turunkan kepada martabat kala, ular dan segala binatang yang buas. Maksud dia yang Luqman Hakim sebut tu, wahai anakku, kalau sekiranya kau tak boleh jadi garam, kau jangan jadilah langau. Paling kurang anfa'un nas khairun nas anfa'un linnas. Orang yang paling baik di sisi Allah ialah orang yang buat baik kepada orang, bermanfaat untuk orang.
Dia tak macam kalau jengking ular, nyongik je, tak ada manfaat hidup, nyusahkan orang. Yang disebut oleh Imam Luqman Hakim tadi, kalau kamu tak boleh jadi garam, jangan jadi langau. Maksud dia bermanfaat. Jangan jadi haiwan yang kita sebut tadi. Jadi cari manfaat sedapannya. Semestinya engkau jangan menyibukkan pada setiap hari dan malam, melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagimu di negeri akhirat, atau sesuatu yang memberi manfaat bagimu pada kehidupanmu di dunia, yang menolong pada akhiratmu. Di dalam hidup ni kita kena fikirkan apa manfaat akhirat yang akan kita dapat daripada perbuatan kita di akhirat besok, ataupun apakah usaha sesuatu yang baik untuk kita dapatkan ganjaran dia di akhirat. Sepatutnya kita fikir macam tu. Jika engkau tidak mampu mendirikan agamamu dengan berbuat ibadat serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauhkan segala manusia seperti engkau bersunyi, bersendirian. Kalau itu pun tak boleh nak buat, daripada kita jadi kalau jengking atau ular yang berisau, tak ada manfaat kat orang. Dia kata alternatifnya, lebih baik kamu berasing, khalwat, ataupun mengasingkan diri, berseorangan atau seorang diri di bukit-bukit atau seumpamanya. Dipanggil uzlah kalau tak mampu. Tapi mustahil kan, mustahil kita nak buat macam tu. Kalaulah tak mampu kita nak buat, ataupun tak mampu untuk kita mencapai manfaat dalam hidup ni untuk akhirat kita dan amal-amal yang boleh kita buat akhirat, asingkan diri, bersendirian. Jika engkau bersunyi bersendirian, nescaya engkau mampu mendirikan agamamu pada berbuat beribadat. Kalau orang duduk asing tu boleh buat ibadat. Kalau duduk asing ni, kalau dunia hari ni lah duduk asing kan, lagi mengepet kan. Jika tidak mampu yang demikian itu, hendaklah engkau tidur. Tak boleh juga masingkan diri, khalwat, tidur. Maka itulah yang lebih baik daripada duduk bercerita perkara yang tidak memberi manfaat kepada agamamu atau memikirkan yang demikian itu. Kerana Nabi SAW menyebut, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Maksud dia dalam hidup ni buat satu yang bermanfaat. Nabi ingatkan kita, sebaik-baik Islam manusia itu ialah meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada agamanya. Tarkuhu ma la ya'nih. Maksud dia kalau kita nak buat sesuatu, fikir apa manfaat benda ni, apa eloknya, apa kebaikan dunia, apa kebaikan akhirat, apa tak elok kat dunia ni, apa tak elok di akhirat. Itu maksud tarkuhu ma la ya'nih. Jangan terlibat dengan kerja-kerja, perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedah, bahkan berdosa. Jadi yang ke-8 atau yang ke-7 ni suruh kita supaya dalam hidup ni mencari amal yang bermanfaat untuk kita. Baik. Di antara perkara-perkara yang bermanfaat dalam hidup ni disebut oleh Nabi SAW, ma'ubidallahi bi syai'in afdalu min jabril khatir. Apa maksud dia? Tidak ada sesuatu ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kamu menggembirakan orang. Ni paling kurang lah. Kita tu kalau tak boleh manfaat apa-apa pun, tak boleh mendatangkan keuntungan kepada orang, kita ni boleh menggembirakan orang. Ya. Seorang sahabat, saya lupa nama dia, Julaibib. Ya. Sahabat-sahabat yang berpindah daripada Mekah ke Madinah ni, ini dipanggil sebagai muhajirin miskin. Masa pindah tu bawa salah sepinggang ya. Pergi pula tempat orang. Di Julaibib ni dia orang muda. Satu hari Nabi tanya dia, "Wahai Julaibib, kau tak nak kahwin ke?" Kan? Siapa tak nak kahwin? "Nak wahai Rasulullah," dia kata, "tapi aku miskin." Ini maksud tadi menggembirakan hati orang. Kau nak tak kalau aku nikahkan, aku jodohkan?
Tanya free je kan, nak tak nikah? Ya. Tanya ke Julaibib, kau nak tak kalau aku jodohkan dengan seorang perempuan di Madinah ni? Dia kata, alhamdulillah lah kalau ada jodoh, alhamdulillah lah. Orang tak berduit, tak beringgit, lepas tu janjikan untuk dinikahkan cik ke jodoh. Yang tak ikut. Allah, melampek kan? Nak pula yang offer tu Rasulullah. Itu maksud dia. Menggembirakan hati orang. Besar pahala dia. Kawinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Julaibib ni tuan-tuan mati muda dalam perang. Mati muda dalam peperangan. Lepas dia kahwin tu, dia terlibat dengan perang, dia mati syahid. Allahu akbar. Jadi kegembiraan dia, Allah Nabi jodohkan dia, dapat jodoh. Kegembiraan kedua, mati syahid. Mati syahid ni tuan-tuan, diriwayatkan orang yang mati syahid ni, dia minta kepada Allah merayu hidupkan dia balik ke dunia ni, dia nak mati syahid kali kedua. Ya, tuan itu kehebatan. Itu sebab kita tengok banyak YouTube yang hantar gambar-gambar mujahidin Qassam tu kan, mati senyum kan. Macam tergolak ya jenazah dia Allahu akbar. Jadi paling kurang kita ni bermanfaat, anfa'un linnas. Kita ni bermanfaat kepada orang lain. Banyak benda yang kita boleh bantu dalam kehidupan kita ni kan. Khususnya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tempat kita ni masyhur lah kalau sakit, kenduri kendara, kita nampak kerjasama tu, nampak cikgu kan? Kerjasama yang dia beri tu. Ada apa ni, kemalangan, wabak, penyakit dan sebagainya, kita nampak usaha itu. Itu sebahagian daripada ajaran Islam mengajar kita kalau kita tak boleh beri orang apa-apa, gembirakan hati orang lain. Ini dipahami oleh orang-orang Islam, khususnya orang-orang saudagar-saudagar Arab yang kaya-kaya ni, menggembirakan hati orang. Besar pahala tu kan, beribadat kurang, ilmu kurang, tapi bab ni dia lebih. Contohlah, salah seorang orang kaya Kuwait, almarhum, saya dah sebut dulu, almarhum Syekh Abdullah Muttawwa. Dia ni salah seorang top 10 kaya Kuwait lah. Kuwait kan minyak banyak juga kan. Dia cerita nak menggembirakan hati orang ni. Dia orang kaya. Dia buat 5 blok apartment. Kita kata ni jam marin rumah bangsa je, tapi apartment lebih selesa lah. Paling kurang 3 bilik. Dia buat 5 blok apartment. Dia wakafkan apartment tu, beri free of charge pada golongan miskin, fakir dan asnaf. Satu blok tu berapa pintu? Dekat 100 pintu satu blok tu. 5 blok. Dia buat wakafkan fisabilillah untuk orang fakir dan miskin, yang golongan asnaf. Beri percuma. Dia maksud ma'abidallah bi syai'in afdalu min jabril khatir. Kita menggembirakan hati orang. Paling kurang kita menceriakan hati orang ni, jumpa orang beri salam dan dengan wajah yang ceria. Senyum. Tabassumuka fi akhika sadaqah. Nabi kata, senyum kamu kepada yang kamu lontarkan kepada saudara kamu itu adalah ibadah, kan? Tengok muka ceria je kan, senyum kan, Assalamualaikum kan. Engkau kita tengok itu pun, kita pun senang hati tengok. Ada jenis orang tu muka cangkut, ya dah lah tak nak beri salam ke orang, senyum pun tak nak kat orang kan. Di rumah ni kan. Kan orang ni kan nampak kat rumah ni. Kan jangan buat yang tu. Campakkan senyuman. Yang disebut dalam hadis talqul wajh, wajah yang ceria. Sadrurrah, dada yang lapang. Orang dada lapang, hati yang lapang ni nampak kat wajah. Antaranya ialah dia mudah ceria, senyum,
tunjuk kat orang. Contoh dia itu kan. Ini maksud ma'ubidallah bi syai'in afdalu min jabril khatir. Paling kurang lah. Ini cerita ibadat tadi ni. Kategori-kategori manusia yang ada dalam kehidupan kita ini, paling kurang apa yang kita buat tu ada unsur ibadah. Seterusnya kita masuk pada perbahasan yang berikut. Keterangan berikut daripada kategori manusia tadi, paling kurang kita beri ataupun kita buat sesuatu yang menggembirakan hati orang lain. Antara istilah yang digunakan dalam Islam ialah tafaul. Ini satu libab ni tuan-tuan. Tafaul. Tafaul daripada perkataan al-fa'lu. Apa dia tafaul? Kita kalau tengok orang sakit, di sini kita guna tafaul. Tafaul ialah perkataan-perkataan yang memberi keyakinan ke orang. Contoh dia orang sakit, kan? Terpegang dahi dia, terpicit badan dia, tangan dia, insya-Allah. Ni tak ada apa-apa ni dah. Insya-Allah kan ubat tu sehari dua ni insya-Allah sihat tadi. Itu ya. Itu panggil tafaul. Kata-kata yang baik. Kan? Ataupun kita tengok anak saudara kita atau anak kawan kita PPSA, PMR ataupun SPM, dia tak dapat keputusan yang cemerlang. 1A pun tak ada ya. Dia 1A pun tak ada ni, nak masuk sekolah-sekolah yang standard tak apa je ku. Kan? Apa peranan tafaul di situ? Tafaul di situ kita keluarkan kata-kata yang baik. SPM ni bukan penentu. Masa depan, future budak ni masih jauh ke depan lagi.